Assalamualaikum semua. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada hari ini, murid-murid akan bersama cikgu, iaitu Cikgu Kamaruzaman, untuk membincangkan satu topik yang menarik untuk dikongsikan. Topik apa itu murid-murid? Mesti anda tertanya-tanya, bukan? Untuk lebih menghayati tajuk ini, apa kata sekarang juga murid-murid tutup mata dan bayangkan kita berada di alam Melayu lama sambil rambut dan baju kita dibelai mesra oleh tiupan angin di pesisiran Pantai Melaka. Burung-burung berkicauan, anak-anak kecil berkejar-kejaran seperti ini. Bagaimana murid-murid? Sudah bersedia untuk kita belajar pada hari ini? Sila duduk dan fokus. Murid-murid, sekarang kita berada di kawasan Kampung Lama yang sangat tenang dan damai. Jadi, untuk teruskan sesi pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama saksikan adegan seni tarian silat yang dipaparkan.
Tujuan adegan ini dilakonkan adalah untuk menekankan aspek pemakaian alat kebesaran dan perhiasan diraja, iaitu tengkolok atau tanjak. Kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari satu tajuk, iaitu penghasilan model seni tanjak. Sekiranya murid-murid memiliki buku teks pendidikan seni tingkatan 4, bolehlah murid-murid merujuk muka surat 17. Pada hari ini, murid-murid akan dapat menghasilkan satu alat perhiasan diraja yang diberi nama sebagai tengkolok atau tanjak. Bagaimana murid-murid? Pada pendapat anda, apakah jenis tanjak yang akan kita hasilkan dalam sesi pembelajaran pada hari ini? Cuba lihat imej di sebelah cikgu ini. Anda rasa apakah jenis tanjak yang cikgu tunjukkan ini? Siapa yang sudah tahu, duduk diam-diam dan terus fokus. Mari sama-sama kita saksikan tayangan video ini. Bagaimana murid-murid? Melalui video tersebut, sudah jelas bahawa penggunaan tanjak masih relevan digunakan pada masa ini, terutamanya dalam kalangan orang Melayu. Penggunaan seni tanjak sudah semakin terkenal sekarang. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu tunjukkan cara penghasilan tanjak, mari cikgu terangkan sedikit mengenai tengkolok dan tanjak ini. Tengkolok juga dikenali sebagai tanjak, setanjak, destar, bolang hulu dan setangan kepala. Tengkolok dan tanjak merupakan benda yang sama, cuma berbeza dari segi sebutannya. Tanjak merupakan sejenis alas kepala tradisional Melayu yang dipakai oleh golongan lelaki. Tanjak ini diperbuat daripada kain songket yang panjang dan dilipat dan diikat dengan gaya atau solek yang tertentu. Pada zaman sekarang, tanjak lebih banyak dipakai dalam majlis penuh adat istiadat, misalnya dipakai oleh kerabat diraja atau hadirin dalam majlis istiadat diraja. Tambahan pula, tanjak juga digunakan oleh pengantin lelaki dalam majlis perkahwinan mereka. Tengkolok dicipta seawal zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Sebelum zaman tersebut, sudah menjadi kewajipan kepada seluruh rakyat jelata untuk menutup kepala atau mengikat rambut yang panjang supaya kelihatan kemas apabila menghadap raja. Masyarakat Melayu Melaka mendapat ikhtiar dengan menggunakan kain panjang yang berbentuk segi empat untuk dilipat dan diikat menjadi sejenis alas kepala yang kemas untuk dipakai dalam urusan rasmi. Ikatan kain ini lama kelamaan menjadi semakin cantik
mengikut peredaran zaman dan diolah serta diubah suai mengikut taraf pemakainya. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat beberapa jenis solek tanjak yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Daripada kelima-lima solek tanjak yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, kita akan hasilkan salah satu solek tersebut. Kita akan menghasilkan solek yang paling terkenal pada masa sekarang dan sesuai dipakai pada bila-bila masa, iaitu solek dendam tak sudah. Untuk pengetahuan murid-murid, tanjak dendam tak sudah ini berasal dari Negeri Sembilan. Nama tanjak dendam tak sudah membawa maksud tersirat dan berkait rapat dengan kehidupan dan fitrah manusia. Secara simboliknya, dendam tidak semestinya bermaksud permusuhan, tetapi berkaitan dengan perasaan seseorang seperti rindu dendam atau dendam semangat untuk memperjuangkan tanah Melayu. Apabila raja-raja Melayu memakai tengkolok, ia membawa maksud perjuangan mereka yang tidak sudah dan perlu terus digalas sebagai tanggungjawab kepada tanah air. Petikan dari MZ Fairuz Zakaria, pembuat tengkolok Seri Paduka. Tengkolok dendam tak sudah ialah jenis tengkolok berwarna hitam bersulam benang emas yang akan dipakai oleh setiap Raja Melayu yang dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong. Tengkolok dendam tak sudah mempunyai 5 ciri utama, iaitu lambaian ibu, takuk, simpul kasih, pucuk kasih dan gelembung kasih, dan setiap satu-satunya mempunyai maksud tersendiri. Lambaian ibu merupakan bahagian paling atas destar yang menggambarkan lambaian seorang ibu kepada anaknya yang keluar merantau dengan harapan anak tersebut akan kembali ke tanah asal. Tengkolok dendam tak sudah yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong mempunyai lipatan lambaian ibu menghala ke kanan. Manakala bagi tengkolok jenis sama yang turut dipakai golongan kerabat atau rakyat biasa mempunyai lambaian ibu menghala ke kiri. Takuk pula ialah bahagian bawah tengkolok, iaitu tengkolok yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong mempunyai 5 lipatan takuk yang melambangkan 5 prinsip rukun Islam. Takuk juga melambangkan perjalanan hidup. Jika diteliti, setiap takuk yang dilipat tidak semestinya mempunyai lipatan yang sama besar. Bererti, dalam hidup ini tidak semuanya indah. Ada masa baik, ada masa jalannya hidup berliku. Ciri lain tengkolok iaitu simpul kasih, bahagian simpulan pada bawah telinga, bermaksud ikatan perkahwinan. Pucuk kasih pada bahagian menegak pada tepi tengkolok melambangkan kuasa seseorang raja, dan gelembung kasih bahagian menggelembung di bawah lambaian ibu bermaksud ikatan perkahwinan yang berakhir dengan seseorang isteri yang mengandung. Murid-murid, menarik bukan fakta mengenai tanjak dendam tak sudah? Adakah murid-murid sudah bersedia
untuk menghasilkan tanjak dendam tak sudah. Mari kita mulakan aktiviti pada hari ini. Untuk menjalankan aktiviti ini, murid-murid bolehlah memilih sama ada ingin membuat secara individu atau berpasangan. Sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut, ayo kita saksikan bahan dan alatan yang perlu disediakan. Sudah bersedia? Mari kita bersama-sama hasilkan seni tanjak solek dendam tak sudah. Seterusnya, mari kita bersama-sama melihat cara untuk menghasilkan seni tanjak solek dendam tak sudah. Jom! Langkah pertama, gunting kain songket kepada bentuk segi empat sama. Pengeras kain pula digunting secara segitiga mengikut ukuran kain songket yang telah dilipat menjadi segitiga. Langkah kedua, kita perlu masukkan pengeras kain ke dalam kain songket. Gunakan jarum peniti untuk mencantumkan kain songket dengan pengeras kain bergam. Seterusnya, kita perlu jahit di sekeliling lipatan tersebut dengan kemas. Murid-murid perlu berhati-hati ketika menggunakan jarum agar tidak mencederakan diri ketika menjahit. Langkah ketiga, kita perlu melipat pada bahagian bawah kain songket untuk membuat tapaknya. Ukuran lebar lipatan songket ini ialah 5 cm. Seterusnya, kita perlu menggunakan kedua-dua belah lutut untuk menekan lipatan kain songket ini. Tujuan menggunakan kedua-dua lutut agar lipatan kain songket akan menjadi sekata dan nampak kemas. Langkah keempat, kita perlu melipat bawah kain songket sekali lagi dengan kelebaran 5 cm untuk membuat bengkung. Kemudian, tekan kain songket sekali lagi menggunakan kedua-dua belah lutut agar lipatan menjadi sekata. Tinggalkan baki kain songket dalam ukuran antara 25 cm ke 30 cm atau 10 inci hingga 11 inci. Langkah kelima, seterusnya, letakkan lipatan kain songket ini di lutut untuk membuat ikatan dan simpul. Tujuan kita letakkan lipatan kain songket ini di lutut adalah untuk mengganggar saiz kepala kita agar muat untuk disarungkan tanjak ini nanti. Naikkan satu bahagian ke atas, kemudian ke bawah dan tarik simpulan hingga ketat. Langkah keenam, kemudian kita masukkan lebihan baki hujung kain songket ini ke dalam simpulan. Gunakan jarum peniti untuk mengelakkan simpulan terbuka dan buat kemasan. Sekali lagi, murid-murid diingatkan untuk berhati-hati ketika menggunakan jarum agar tidak mencederakan diri. Langkah ketujuh. Seterusnya, kita perlu menggunakan sebelah lutut
untuk menekan bahagian bengkung semasa menarik kain bagi mengelakkan daripada terlepas. Langkah ini juga akan memastikan lipatan tanjak akan menjadi kemas dan cantik. Langkah ke-8. Langkah yang terakhir. Kita akan buat kemasan pada keseluruhan tanjak tersebut. Kita perlu melaraskan simpulan pada bahagian belakang tanjak mengikut saiz kepala si pemakai. Bagaimana murid-murid? Senang sahaja kan cara-cara menghasilkan tanjak ini? Baiklah, cikgu bagi sedikit masa untuk murid-murid sarungkan tanjak yang dihasilkan tadi di kepala masing-masing. Sekarang, sila dapatkan komen atau pendapat daripada ahli keluarga tentang seni tanjak yang anda hasilkan. Jika mereka berpuas hati, maka berjayalah anda menghasilkan seni tanjak pada hari ini. Jika tidak, anda semua jangan risau dan jangan khawatir. Cikgu tetap berbangga dengan usaha yang anda lakukan. Sesungguhnya, seni itu indah. Selepas ini, bolehlah anda semua keluar rumah sambil menggayakan tanjak tadi dengan bangganya. Tahniah dan syabas kepada semua yang berjaya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.